Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat yang ke-90. Muka surat yang ke-90, baris yang keempat daripada at-bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syeikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala, kerana bersembah Abu Zin Al-Aqli, hai Rasulullah, apa iman? Bersabda ia bahawa adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih dikasihi kepada engkau daripada barang yang lain daripada keduanya. Jadi sambung bab yang ke-8, bab yang ketiga terakhir sebelum mengkhatamkan kitab ni. Maka disebut perbahasan berkaitan dengan mahabbatullahi. Mahabbah ni kasih. Dalam hati kita ada kasih cinta kepada seseorang, itu mahabbah. Kemudian kasih itu pula ulama bahagikan kepada tiga, ataupun kepada tiga lah. Yang pertamanya ialah mahabbah sesama manusia selain Nabi. Yang keduanya ialah mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya ialah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaedah untuk mendapat mahabbatullah, mestilah dia mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti dia mahabbah, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut cinta-cinta ni bukan makna kasih macam kita tu. Jadi cinta nisbah Allah dan Rasul itu ialah imtithalul awamiri wajtinabu nawahihi, melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mematuhi segala perintah dan meninggalkan segala larangan pula terbahagi kepada dua tahap. Yang pertamanya tahap yang wajib, iaitu dari sudut wajib dan haram. Wajib kita laksanakan, haram kita tidak buat. Benda yang berkaitan hukum haram kita tidak buat, benda yang berkaitan wajib dia buat. Itu je pun sudah memadai. Tapi mahabbah dia lebih tinggi bila dia buat benda sunat, bila dia tinggal benda makruh. Lagi tinggi mahabbah dia pada seseorang, pada Allah Ta'ala dan Rasul, lagi tinggilah ibadat-ibadat sunat yang dia buat. Sebab itu para ulama salafus salih, mereka ibadat tanpa kita kira dari sudut logiknya, ikut mana lah mereka beribadat banyak. Sebab mereka tahap mahabbatullah tinggi. Dia keluar kaedah hasanatul abrari sayyiatul muqarrabin. Orang baik bila buat baik di sisi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, dia biasa buruk. Dia biasa orang yang buat baik, rakaat sembahyang sunat duha 2 rakaat, 4 rakaat. Bagi orang yang muqarrabin, dia biasa 4 rakaat sikit.
Bagi orang yang buat baik, dia biasa bangun tahajud 2-4 rakaat sudah buat baik, sudah memadai. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, dia berasa hak tu tidak patut, sepatutnya lebih daripada 2 rakaat. Sebab tu yang boleh sampai 300 rakaat Imam Ahmad Ibn Hanbal, Ali Zainal Abidin cicit Nabi SAW 1000 rakaat semalam, bukan siang hari, malam. Sebab tinggi mahabbah dia pada Allah dan Rasul. Maka dia pun sambung hadis berkenaan dengan mahabbatullahi wa mahabbatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, kerana bersembah Abu Zain Al-Aqli. Abu Zain bersembah ni makna tanyalah, "Hai Rasulullah, apa iman?" Kalau malaikat Jibril tanya kepada Nabi, "Mal iman?" Nabi SAW sebutlah iman tu al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal qada' dan sebagainya. Yang rukun iman yang 6 tu, hak tu nisbah rukun iman hak sungguh tu. Hak iman di sini ni bukan iman dari sudut kalau tak buat jadi kafir, bukan, tapi dari sudut kesempurnaan iman. Orang yang tidak ada mahabbatullah belum tentu dia tidak beriman dengan Allah. Dia beriman dengan Allah tapi tahap mahabbatullah mungkin tak ada, mungkin sikit, mungkin banyak. Jadi dia pun kata, bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya, Rasul Allah lebih dikasihi kepada engkau daripada barang yang lain daripada keduanya, kedua Allah dan Rasul. Mana apa? Kok mana-mana pun perjalanan hidupnya, dia mendahului Allah dan Rasul. Walaupun manusia kata A, Allah kata B, dia ambil B. Kalau kita ikut hukum aturan Allah Ta'ala, orang pakat mengata kita tak heran hak tu, kerana kita lebih mendahului Allah dan Rasul. Hukum yang wajib kita buat, walaupun hak wajib sepatutnya buat tu, manusia pandang benda tu satu benda yang lekeh. Jadi kita nak ikut pandangan orang ke nak ikut pandangan Allah Ta'ala? Ikut pandangan Allah Ta'ala. Benda tu kalau haram, manusia kata tak haram, haram kita ambil, sebab kita mendahului Allah dan Rasul. Nak tahu haram dan wajib dan sunat dan makruh, perlulah kita belajar supaya kita tahu haram mana satu, wajib mana satu, sunat mana satu, makruh mana satu, supaya tidaklah kita mewajibkan benda yang tak wajib, dan tidak mengharamkan benda yang tidak haram, dan tidak menghalalkan benda yang haram, dan tidak menganggap wajib benda yang wajib. Kemudian dia kata, dan datang oleh Badui. Badui ni Arab Badui. Badui ni pasal dia jenis kasar. Apa-apa dia tanya direct pada Nabi SAW. Kadang-kadang sahabat Nabi pun tak berani tanya, Badui berani tanya. Badui mari tanya, bila kiamat? Banyak hadis ni. Okay, baca. Dia kata kepada Nabi SAW, dia kata, maka bersembah ia Badui tadi, "Hei Rasulullah, bila hari kiamat?" Direct langsung, bila hari kiamat? Setengah riwayat mengatakan bahawasanya Badui ni tanya hari kiamat ni ketika Nabi sedang berkhutbah. Ketika khutbah Jumaat tanya, Nabi tak jawab. Tanya lagi, bila kiamat? Nabi tak jawab. Tanya lagi, bila kiamat? Nabi jawab. 3 kali. Sampai 3 kali ulang tu, jawab Nabi pun kata, apa persediaan kamu tentang kiamat? Itu satu hadis. Hadis itu menunjukkan bukan setakat bercerita berkenaan Badui itu tanya Nabi bila kiamat, tapi itu dari sudut hukumnya. Orang yang bercakap ketika khatib bercakap ketika khutbah tu boleh. Khatib tengah khutbah pumpang dia pergi tegur orang, boleh. Tu dalil hadis berkenaan dengan dalil penkhutbah Jumaat boleh tegur, boleh cakap dengan orang ketika khutbah. Ketika mana seseorang tu masuk masjid terus duduk, Nabi SAW kata, bangunlah sembahyang sunat tahiyatul masjid. Bercakap tu dalil-dalil berkaitan dengan penkhutbah Jumaat boleh cakap ketika khutbah. Bukan kita boleh cakap khutbah tu, khutbah tu cakap, bukan kita. Silap faham pula. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa engkau sediakan baginya bagi kiamat? Nabi pun sebut apakah persediaan dia. Maka dia kata, maka bersembah ia Nabi Badui tu, tiada mensediakan aku baginya bagi kiamat akan sembahyang yang banyak. Aku ni kalau ikut persediaan tak sembahyang banyak macam sahabat lain.
Sahabat lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kuat ibadah sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu boleh masuk pintu syurga mana-mana saja. Hebat. Iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalau ditimbang oleh seluruh amal, seluruh iman daripada sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat, tak akan satu pun yang dapat mengatasi iman Abu Bakar. Hebat tu. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, dua-dua ni sahabat Nabi yang saling berlumba-lumba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Sayyidina Umar kalau tengok Nabi SAW buat pengumuman untuk infak fisabilillah tu, Sayyidina Umar cakap dah, aku nak mengatasi Abu Bakar pada bab sedekah. Jadi dia habiskan harta dia, Sayyidina Umar separuh harta dia. Separuh harta yang dia ada harta di dia tu, dia bagi separuh semua ke fisabilillah. Dia ingat paling banyak lah. Tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia beri seluruhnya. Satu keping tak ada. Seluruh dia beri pada Allah. Bila orang tanya dia, dia tinggal padamu apa dia? Allah dan Rasul. Itu hebat. Mahabbah dia lagi hebat. Mahabbah dia lagi hebat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, aku tak puasa banyak dan aku tak sembahyang banyak dan tiada puasa, yakni puasa sunat, sembahyang sunat lah ni, bukan hak wajib ya. Bukan dia kata aku tak sembahyang, aku tak puasa, bukan gitu. Puasa hak sunat, sembahyang hak sunat, aku tak sedia hak tu. Melainkan bahwasanya aku kasih akan Allah taala dan rasulnya, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kasih akan Allah ni lah mari bab ni mahabbatullah. Jadi kalau kasih akan Allah, dia buat apa? Kalau sunat dengan sunat puasa sunat dia tak buat, iaitu dia buat benda hak wajib saja, tinggal hak semua yang haram. Kalau kita dapat buat semua yang wajib, tinggal semua yang haram, hebat dah. Masalahnya kita tak tahu kalau tak belajar. Nak tahu lagu mana? Benda tu wajib, benda tu haram, tak tahu. Jadi kita buat benda haram dalam keadaan tak tahu, sedangkan wajib belajar. Itulah dia panggil ilmu fardu ain. Benda yang kalau kita kena buat hukumnya wajib, dan kalau kita buat hukum dia haram, itulah wajib belajar. Benda yang berkaitan halal, haram, sah, batal, wajib. Tu. Dia berkaitan dengan seharian ibadat kita. Tak tahu hak tu, selain daripada hak tu, itu bukan fardu ain. Yang fardu ainnya kalau berkaitan sah, batal, wajib, haram. Hak tu fardu ain, sebab berkaitan dengan ibadat kita seharian. Kewajipan kita terlepas ke belum, kita buat benda haram ke tidak, untuk bertaubat pada Allah Ta'ala. Sebab kita ni tak terlepas ada dosa. Ada kalau kita buat dosa hari ni, tahu lagu mana kalau kita tak belajar. Benda haram, benda halal, benda sah, benda batal, benda wajib, ada bab ibadah, bab muamalah, bab munakahat, bab jinayah. Empat tu. Jadi kalau kita tak tahu, kita terjerumus ke arah benda haram. Dan kita nak taubat pun kena ada ilmu juga. Sebab tu dalam kitab kita dulu ni, sifat pertama mahmudahnya ialah sifat taubat. Dia nak bagi tahu cara nak bertaubat lagu mana. Maka bersabda bagi Badui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dia kata al-mar'u ma'a man ahabba, artinya bermula seseorang itu serta mereka yang kasih ia seseorang akan mereka tu. Al-mar'u ma'a man ahab. Jadi bila dia al-mar'u ma'a man ahab, dia akan ikut orang tu apa yang dia suka. Kita cinta kepada Nabi SAW tapi kita tak ikut, tak buat benda-benda sunat, tak jadi. Tu. Kita cinta kepada para ulama tapi tak seperti mereka. Dari sudut perbuatan mereka, warak mereka, halal haram mereka buat lagu mana, tak jadi mahabbah, tu bohong saja. Dia panggil dusta. Kalau sehari di akhirat kita ni saya cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasul, Allah Ta'ala kadzabta, mu bohong. Sebab apa bohong? Sebab mu kata gitu tapi buat sebaliknya. Mu masih lagi buat benda haram, mu masih lagi tak melaksanakan kewajipan. Sama ada kewajipan kepada isteri ke, kepada manusia ke, kepada Allah Ta'ala ke, tak buat. Tinggal kasih lagu mana gitu.
Kemudian, dan ketahui olehmu bahawasanya makna kasih itu, kasih-kasih itu apa dia? Cenderung hati kepada sesuatu yang disukai. Cenderung hati. Kita suka nak belajar, maka cenderung hati kita nak belajar. Marilah, rintangan apa pun, hujan lebat kau, ada musibah kau, ada bala kau, sakit ke apa, dia mari. Sebab apa? Sebab dia suka, minat kepada belajar. Kalau dia mari minat tu, dia buatlah apa benda pun, marilah halangan apa pun, tak nampak halangan, dia biasa-biasa. Tapi kalau dia tu tak cinta dan tak suka, marilah sebanyak mana peluang pun dia tak mari. Marilah sebanyak mana peluang majlis ilmu nak pergi pun, dia tak akan mari sebab dia tak minat. Dia tak suka. Dan bahawasanya tiap-tiap yang sedap itu dikasihi akan dia, akan tiap-tiap yang sedap tu, benda yang seronok di hati. Dia sedap, nama dia ni'mah, lawannya nikmah. Nikmah ni benda yang nafsu tak suka. Sedap ni benda yang nafsu suka. Benda yang nafsu suka dia panggil nikmat, benda yang nafsu tak suka dia panggil nikmah. Orang ahli tasawuf, nikmat wa nikmah sawa. Nikmat dengan nikmah ni sama saja. Sebab apa dia kira sama? Sebab dia tahu kata yang bagi nikmat dan nikmah itu ialah daripada Allah. Dia tak rasa nikmat tu seronok, nikmah tu sakit dok. Nikmah pun sakit, nikmah pun seronok, nikmat pun seronok. Tu tasawuf. Tasawuf kita aja gitu lah. Jadi bila faham gitunya, taklah kita ni biasa sesak dada kalau mari kesusahan, kalau mari kesakitan. Dia biasa. Bahkan kesakitan tu buat dia lebih ingat pada Allah Ta'ala daripada masa sakit. Sebab dia rasa sama ya, tak ada beza. Sebab semua daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Al-Mun'im, yang memberi nikmat. Dan Allah Ta'ala juga yang beri sakit. Ya Allah Ta'ala juga beri musibah, beri ujian, beri bala dan sebagainya. Bukan orang lain. Jadi sedap ke benda nikmat ke nikmah ke, dua-dua tu sedap belaka bagi orang yang hati dia mahabbah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kuat kasih itu dinamakan kuat kasih dia ashqun. Ashqun tu kalau kita terjemah Melayu asyik-asyik je lah. Bukan lagu dandut tu, bukan. Asyik tu hak kita selalu sokmo buat. Asyik-asyik gitu. Asyik-asyik gitu. Apa asyik-asyik gitu? Sokmo-sokmo lah. So apa jadi sokmo-sokmo tu? Sebab kita suka gila. Tu asyik. Dia berarti ada istilah namanya puak-puak al-asyiqina billah, orang yang sangat asyik dengan Tuhan. Sangat asyik dengan Tuhan ni, dia kuat semayang. Sebab dia biasa seronok bila semayang. Semayang itulah tempat dia bercerita, mengadu pada Allah. Nabi SAW, antara benda yang menyejukkan mata hati baginda Nabi SAW ialah semayang. Kita kalau semayang serabut. Habis cerita itu. Makin semayang makin nak cepat. Kalau tarawih tu, kalau boleh tu nak 5 minit. Habis cerita. Kalau boleh nak 5 minit. Kalau 20 rakaat 5 minit boleh habis, dia pihak tu. Tu. Dia tak kisah dah. Syarat sah ke, rukun sempurna ke tak, tak ambil kira dah. Dia nak 5 minit selesai, 20 rakaat selesai. Ini nak bersama lah ke mana lagu tu? Nak mengadu lah ke mana? Kita mengadu ni mesti benda yang kita mengadu mesti benda berkaitan masalah hidup. Maka bila berkaitan masalah hidup, kalau kita mengadu sama manusia pun mesti lama. Ingat Allah Ta'ala sekejap je. Tak jadi. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, mana tadi? Asyik. Dan makna benci itu liar hati daripada sesuatu. Liar hati, kita akan merasa tak suka dan nak menjauhkan diri daripada dia. Benci je tu. Dia mari ya, hati rasa lain. Benci je tu. Hati benci pada seseorang. Benci pada Allah lagu mana? Allah Ta'ala kata benda tu wajib buat, dia rasa tak sedap hati. Dia biasa lain, ikut mana wajib aku biasa buat gini. Dia mari baca kata, hak ni sebenarnya tidak sah buat gini. Selama ni aku buat tak sah. Ikut mana? Dia bantah. Dia tak suka buat apa? Sebab dia tidak ada mahabbah yang sebegini. Kalau orang yang ada mahabbah Allah Ta'ala, dia mari ngaji, dia tahu kata benda tu tak sah, dia qada, selesai. Benda tu tak sah, dia qada. Benda tu sah, dia syukur. Kalau kita tak tahu benda tu tak sah sampai mati, lagi tahu.
Kita tahu waktu kubur, waktu masuk kubur baru tahu. Loh, aku tak semayang selama ni punya. Buat apa tak semayang? Sebab tak sah semayang. Buat apa tak sah semayang? Fatihah tak betul. Sebab apa tak sah semayang? Oh, rupanya bukan aku buat tu rokok. Aku tak rokok lagi sebenarnya. Rokok tak cukup syarat. Contoh. Aku boleh tasyahud, bacaan tasyahud tak cukup sabdu. Itu. Sabdu dia sekian-sekian bilangan, kita tak cukup sabdu. Benda hak perlu sabdu kita tak sabdu. Benda yang tak perlu sabdu kita sabdu. Ada nak sah bayang lagi mana? Itu. Itu benda-benda yang perlu diambil perhatian kerana berdasarkan itu benda yang fardhu ain, benda yang perlu kita tahu segera, tak boleh lewat. Kalau kita lewat tahu dalam keadaan ada yang mengajar, kita tak tanya, kita cuak. Bila cuak, walaupun kita jahil, tak dianggap jahil. Jahil kita tidak diuzurkan. Dia jahil diuzurkan dua saja, orang yang baru masuk Islam dengan orang yang jauh daripada alim ulama. Kita ni tak jauh alim ulama, dekat ya, betul rakit banyak dah. Belum pergi sana orang padak, betul rakit banyak dah. Jadi tak ada alasan kita ni tak tahu dan tak tahu bagaimana nak mengesahkan ibadat kita, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya. Kemudian dia kata kerana keadaan sesuatu itu menyakiti siapa? Menyakiti hati dia. Ia rasa tak selesa. Dan jika kuatlah oleh benci itu, dinamakan akan kuat benci itu marah dan murka. Anda bagi sampai tahap marah dan murka. Murka ni biasa istilah kembali pada Allah Ta'ala. Kita tak panggil Allah Ta'ala marah, tapi Allah Ta'ala murka. Kerana marah ni kalau kita nisbah pada Allah, takut mari kata marah tu satu perasaan, sedangkan Allah mana ada perasaan. Perasaan-perasaan ternafi pada Allah Ta'ala. Jadi kita panggil murka. Dengan makna kesan murka tu, Allah beri dosa, Allah beri azab, tidak ampun dosa dia. Itu murka. Dan bahawasanya sebab bagi kasih itu dua perkara. Sebab bagi kasih, punca seseorang tu kasih bersesuatu dua. Pertamanya berbuat baik, yang keduanya ialah keelokan, baik dan elok. Berbuat baik dan benda tu benda yang elok, kita suka. Tapi kalau dia tidak ada ilmu bahawasanya benda tu elok, dia tak suka juga. Benda tu elok tapi dia tak tahu benda tu elok, dia tak akan suka juga. Jadi dia kena ada ilmu, tahu kata benda yang dia buat tu ialah baik dan elok. Barulah dia rasa kasih untuk buat benda tu. Maka kasih kita akan Allah Ta'ala kerana tiada yang berbuat kebajikan bagi kita pada hakikat melainkan Allah Ta'ala. Siapa yang buat baik pada kita? Allah. Siapa yang memberi keelokan pada kita? Allah. Allah beri kebaikan, Allah yang buat baik pada kita. Buat baik lagu mana? Beri rezeki. Rezeki mana? Nafas kita tiap-tiap hari tak berhenti, jantung kita tiap-tiap hari berdegup, makanan kita diproses dalam perut tanpa sakit. Tu nikmat besar. Kita hanya usaha saja. Kita hanya jaga makan sepatutnya. Lepas tu senang sepatutnya. Jaga makan, jaga kesihatan yang sepatutnya. Tu usaha saja. Hakikat Allah Ta'ala berlaku. Adapun yang lain daripadanya, maka berbuat kebajikan ia seorang akan kita dengan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Adapun yang lain daripadanya daripada Allah, manusia, kalau jin takut pula manusia lah. Maka berbuat kebajikan ia selain Allah, iaitu manusia tu, akan kita dengan petunjuk daripada Allah. Dia panggil hidayah. Hidayah ni bila kita sebut hidayah, masuk sekali taufik. Hidayah ni maksudnya ialah nur cahaya yang dicampurkan oleh Allah ke dalam hati seseorang untuk nak buat baik. Tu hidayah. Allah Ta'ala campur ke dalam hati dia nur untuk dia rasa nak buat baik. Itu hidayah. Taufik pula, Allah Ta'ala campur nur pada hati kita untuk melaksanakan kebaikan itu. Itu taufik. Kalau hidayah sekadar rasa, dia mari, dia tak buat lagi, dia mari baru. Taufik, dia buat sungguh. Itu taufik. Dia sama saja. Bila sebut petunjuk, masuk sekali taufik. Bila sebut taufik, masuk sekali hidayah. Bila sebut dua-dua, dia makna yang berbeza.
Dia makna yang berbeza. Kalau hidayah nak berasa buat baik, kalau taufik buat baik sungguh. Dia mari ya. Tadi pukul 6 dia mari hidayah, nak mari surau, nak mengaji. Hidayah tu dia berasa nak mengaji, mari hidayah. Buat ke tak buat, tak dapat taufik. Dia buat sungguh, dia mari, dapat taufik. Bila dapat taufik, hidayah dapat. Kemudian jadi orang yang buat baik pada kita tu sebab apa? Bukan sebab dia tu yang buat baik. Itu petunjuk pada Allah dalam hati dia. Hidayah yang Allah Ta'ala bagi pada hati dia untuk buat baik pada kita. Untuk buat baik pada kita. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan kita kasih akan Allah Ta'ala kerana segala keelokan yang pada alam ini semuanya daripada bekas kudrat Allah Ta'ala. Bekas-bekas ni kerja Tuhan kesan kudrat Tuhan. Apa kesan? Contoh kita ni, kita usaha katok misi, katok skru, katok paku di kayu, tiba-tiba terjadinya rumah. Itu bekas perbuatan kita, terjadilah rumah. Bekas kudrat Tuhan, terjadilah alam. Alam ni pula bukan setakat terjadi, elok pula tu, sedap dipandang, dapat kita nikmati. Itu kasih. Itu yang sepatutnya kita kasih akan Allah. Antara sebabnya ialah Allah Ta'ala cipta alam dengan sangat elok. Kita sendiri alam, kita sendiri makhluk, elok tak ciptaan Tuhan? Elok. Ada 5 jari, ada tangan 2, ada kaki 2. Tapi jangan kata pula orang yang OKU tu mana Allah tak reti buat pula. Tu ada hikmah di sebaliknya. Bukannya Allah Ta'ala tak reti buat. Tu kena faham tu. Ada hikmah lah kenapa Allah buat gitu. Dan kita kasih akan Allah Ta'ala dan adalah kudratnya, kudrat Allah itu setengah daripada segala makna keelokan Allah dan kebesarannya, kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kebesaran ni dari sudut pangkat darjat Tuhan, bukan kebesaran dari sudut zat. Zat Allah mana besar, bukan ada saiz. Kudrat Allah Ta'ala tu setengah, sebahagian daripada segala makna keelokan Allah, kebesaran Allah. Allah ada kudrat, itu tanda kebesaran Allah. Allah ada kudrat, itu tanda keelokan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana dengan kudrat itu kita dapat lihat seluruh alam yang Allah Ta'ala cipta dengan baik dan terus dengan sempurna, teratur, tak melanggar satu sama lain. Dan bahawasanya alamat bagi kasih akan Allah Ta'ala itu amat banyak. Bila kita kata kita nak mahabbah pada Tuhan, jadi apakah alamatnya, apakah tanda-tandanya? Dia ada tanda. Kalau tak ada tanda ni, makna kita tidak mahabbah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setengah daripadanya, daripada tanda kasih akan Allah itu, mendahulukan oleh seseorang akan mengerjakan yang disuruh Allah Ta'ala atas yang disukai nafsunya, nafsu seorang. Nafsu asalnya dia suka benda-benda hak jahat ni, asal gitu. Dia suka benda-benda hak jahat. Dia panggil nafsul apa dia panggil? Nafsul lawamah. Lawamah, nafsu yang ada bisikan-bisikan jahat untuk buat jahat. Dia kena naik sampai tahap nafsul mutmainnah, nafsu hak tenang. Hak tenang apa dia? Mari ilham benda-benda untuk buat baik. Nafsu dia asyik nak buat baik. Hebat tu nafsu tu. Kena didik sampai tahap tu. Jadi sekarang ni nafsu nak A, Allah Ta'ala kata B, kita ambil hak B, lawan nafsu tu. Itu yang tanda kita kasih pada Allah Ta'ala. Macam kita ada kasih lah. Kita nak makan nasi, rumah dia ajak keluar, mesti kita keluar. Tak ada kita kata tak murah aku nak makan nasi, rumah juga. Tak ada. Sebab apa? Sebab kita nak ambil hati dia. Itu sesama manusia, Allah Ta'ala petah lagi. Kemudian dia kata, dan setengah daripadanya, daripada tanda kasih itu, rindu kepada menjumpai Allah Ta'ala dengan mati. Sudah iaitu apa dia? Sentiasa ingat mati, bukan nak suruh mati. Sentiasa dia tu semua hidup dia, setiap saat, setiap waktu dia ingat mati. Sebab mati itulah satu-satunya jalan untuk dia jumpa Allah Ta'ala. Satu langkah demi satu langkah untuk jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sebenarnya tu di akhirat, di syurga nanti.
Di syurga nanti orang beriman akan melihat Allah Ta'ala. Melihat sungguh, bukan melihat gitu-gitu yang melihat sungguh. Yang tak dapat lihat dua puak, orang kafir, orang munafik. Orang munafik i'tiqad tak dapat lihat Tuhan. Orang kafir tak dapat lihat Tuhan. Orang beriman boleh dapat lihat Tuhan. Dapat lihat Tuhan tu, nikmat melihat Tuhan lebih dahsyat daripada nikmat-nikmat syurga. Kita rasa nikmat syurga banyak tu, memang hebat sedap dah, tapi melihat Allah lebih sedap. Lepas tu kitab-kitab tauhid seperti kitab Faridah Al-Faraid, dia akhiri kalam dia dengan apa? Semoga kita dapat melihat Allah. Ataupun dalam kadang-kadang muqaddimah kitab berkaitan tauhid, sebelum masuk ba'du, sebelum masuk perbahasan tauhid, dia pun kata benda yang sama. Mudah-mudahan kita diri dia dan orang yang baca kitab tu mendapat rezeki melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bertebak, yang tidak berjising dan sebagainya. Tapi syaratnya akidah kena betul lah. Akidah tak betul, macam mana nak tengok Tuhan pula? Akidah mesti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada benci ia seorang akan mati melainkan kerana ingin ia seorang akan bertambah makrifah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak mau mati sebab apa? Nak tambah amal, tak apa. Kita tak mau mati sebab apa? Sebab masih nak belajar, nak khidmat pada ilmu, tak apa, ada alasan. Jangan nak tak mau mati sebab apa? Takut. Tak boleh tu. Semata-mata takut mati tak boleh. Kalau ada alasan yang munasabah boleh. Takut lagi mati sekarang, buat apa? Sebab aku belum lagi dapat menulis kitab sekian-sekian nak bagi sumbangan kepada umat Islam. Tak apa. Aku pun tak mau mati lagi sekarang. Sebab apa? Sebab aku nak lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas dunia ni sebelum jumpa dia. Tak apa. Tu ada niat yang baik. Sebab apa nak tambah makrifah? Kerana sedap musyahadah itu atas qadar makrifah. Musyahadah ni penyaksian mata hati. Musyahadah dalam bab akidah, penyaksian mata lendeh, mata dua biji ni. Musyahadah kalau dalam bab tasawuf, musyahadah mata hati. Mata hati dia merasai sungguh kewujudan Allah, merasai sungguh kekuasaan Allah, merasai sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebutlah hadis anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadatlah kamu, anta'budallah, beribadatlah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. Itu musyahadah. Fa illam takun tarahu, jika kamu tak mampu beribadat seolah-olah melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Itu muraqabah. Jadi ulama tasawuf kata musyahadah lebih tinggi daripada muraqabah. Muraqabah kita merasai Allah lihat kita. Musyahadah kita merasai kita melihat Tuhan ketika ibadat. Bila merasai begitu, maka hati dia tak lalai dalam ibadat. Tidak lalai dalam ibadat, tidak buat lebih kurang. Sebab dia ketika ibadat dia musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tahap musyahadah tu sekadar ma'rifatullah. Qadar ma'rifah mana dia kepada Allah, kenal dia dengan Allah Ta'ala, qadar itulah dia dapat musyahadah. Kalau dia tahap yakin saja, kadar ma'rifah dia, kadar musyahadah dia yakin je lah. Kalau ainul yakin, tahap musyahadah dia ainul yakin. Dan begitulah seterusnya. Iman yang paling tinggi di atas dunia ni iman para nabi, para rasul. Tak ada orang yang lebih tinggi daripada tu. Dia wali ke, dia ulama ke, tak dapat lebih daripada iman para nabi dan para rasul. Sebab tu nabi-nabi dan rasul-rasul dia mabuk dengan Tuhan, tapi dia tidak sampai tahap mengeluarkan benda-benda yang boleh menyebabkan kekeliruan pada orang awam. Dalam hati dia memang masyhur, memang sibuk dengan Tuhan, ingat Tuhan semua, sehingga kan Nabi SAW bila semayang lupa rakaat. Ada waktu ketika mana Nabi SAW lupa rakaat, ada yang kurang rakaat, ada yang terlebih rakaat. Sebab apa? Sebab hati dia terlalu ingat Tuhan sampai lupa rakaat. Kita lupa rakaat, lupa juga, tapi ingat benda lain. Bukan ingat
Bukan ingat Tuhan sangat, ingat benda lain. Bila takbir Allahu Akbar, baru tu ingat kunci aku situ. Saya masuk situ dah. Dia panggil luar semayang tu, dia panggil alam ghaflah. Alam ghaflah, alam lala. Semayang tu bukan alam ghaflah. Jadi ketika mana semayang pun kita lala, alam ghaflah lagi lala. Tu kaedah dia. Kaedah kita ingat Tuhan tu sikit. Sebab apa? Sebab di alam ghaflah tak ingat Tuhan. Ketika semayang pun tak ingat Tuhan, alam ghaflah lagi tak ingat Tuhan. Bila luar semayang lagi tak ingat Tuhan. Bila dalam semayang pun tak ingat Tuhan dah. Tu ulama tasawuf sebut. Dia. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kata dia, kerana sedap musyaradah dan setengah daripada alamat mahabbah itu redha ia Allah dengan qada Allah Ta'ala, ketentuan Allah Ta'ala. Ni payah ni. Beriman dengan qada dan qadar, hak tu wajib, itu akidah. Redha dengan qada Allah, itu tasawuf. Wajib juga tapi nak tasawuf. Redha maksud apa dia? Dia tak ingkar, dia tak merungut. Mari ke dia satu ketetapan, satu takdir, dia tak berasa apa. Dia tak berasa nak marah Tuhan, dia tak berasa nak bantah Tuhan. Aku dah buat ibadat sekian-sekian tahun dah, kenapa masih lagi ada sakit dan maklum? Itu mempertikaikan qada Tuhan, dia tak redha tu. Kalau dia redha, dia tak mengungkapkan ucapan-ucapan dan yang sebegitu. Tu redha ni, dia tidak ingkar, dia tidak bantah. Mari ke dia sabar. Redha. Dia tak mari benda-benda hak yang menyebabkan dia bantah Tuhan, dia marah Tuhan, sakit hatinya Tuhan. Boleh pula gitu. Tu tanda mahabbatullah. Dan setengah daripada alamat mahabbatullah, benci ia seorang akan dunia. Benci dunia ni makna tak utamakan dunia, ambil sekodarnya. Kerana dunia itu melalaikan akan seseorang daripada menyebut Allah Ta'ala yang dikasihinya, iaitu zikrullah. Zikrullah ni banyak makna. Zikrullah makna semayang, zikrullah makna zikir sungguh, zikrullah makna baca Quran, zikrullah makna menuntut ilmu. Apa-apa saja yang boleh menyebabkan dia mengingat Allah, itu zikrullah. Bukan perlu berzikir sama. Kemudian jadi dia ambil qadar, dia ambil dunia seqadarnya sahaja. Kalau dia ambil lebih dan halal dari sudut fiqh bolehlah, tapi dari sudut tasawuf tak kena mana. Asalkan benda halal dia ambil belaka, boleh, itu fiqh. Benda halal ambil belaka, tapi benda halal dia ambil qadar sepatutnya, itu masuk tasawuf. Itu bukan fiqh lagi, itu masuk tasawuf dah. Dan ketahui olehmu bahawasanya orang yang mengenal Allah Ta'ala, tiada berkasih ia orang yang kenal Allah, melainkan akan Allah Ta'ala. Tak mikir benda lain, tak utamakan benda lain melainkan Allah. Itu orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia mengenal Allah ni ada dua, ma'rifatullah ammah, ma'rifatullah khassah. Ma'rifatullah ammah, mengenal Allah secara umum, itu akidah. Yang kita maksudkan ma'rifatullah khassah, ma'rifah Allah yang khusus, hanya orang tertentu saja dia yang mengenal Allah Ta'ala tu ada qadar dan peringkat-peringkatnya. Lagi tinggi qadar mahabbah mengenal Allah, lagi tinggi mengenal Allah Ta'ala, lagi tinggi mahabbah dia tak ingat benda lain. Mahabbah cinta kita pada seseorang 80%, mana lagi 20% kepada benda lain. Kalau mahabbah dia 100% kepada dia, tak ada benda lain selain dia yang masuk dalam jiwa dia untuk dia suka. Begitulah Allah Ta'ala. Lagi tinggilah darjat ke mahabbah dia pada Allah Ta'ala, kesan daripada tinggi makrifah kepada Allah, kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia tak ingat benda lain selain Tuhan. Sebab tu orang tasawuf, dia puasa, bila dia puasa dia ingat benda lain selain Allah di dalam hati dia, dia seolah-olah mengira puasanya sudah batal. Sebab apa? Sebab dia ingat waktu semayang dan waktu puasa, waktu ibadat tu benda selain Tuhan, dia berasa batal. Bukan batal hukum fiqh, dia berasa batal. Tu dia panggil hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Ada seorang tabi'in yang mana terlupa baca selepas tasyahud sebelum salam doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, sampai habis dia ulang balik sembahyang dia. Sebab terlupa doa yang sepatutnya sunat baca selepas tasyahud sebelum salam.
Dia ulang balik doa tu. Doa pula. Dia ulang balik sembahyang tu. Sahabat Nabi SAW yang tertinggal sembahyang jemaah, disebabkan dia layan tetamu, tertinggal sembahyang jemaah Isyak, maka dia sembahyang 27 kali. Sahabat, dia sembahyang 27 kali. Lepas tu dia tidur, dia mimpi kata, mu tak akan dapat mengatasi orang yang sembahyang jemaah walaupun mu sembahyang 27 kali. Jadi dia bangun-bangun tidur, dia pun sedih dengan mimpi tadi. Dia punya feeling tu bab sembahyang pun. Kalau kita Allah, kita sembahyang bukan tak sembahyang, dia tak sembahyang jemaah tu kira dosa dah. Sehingga kan dia buat 27 kali. Tapi kita tak boleh lah buat 27 kali. tu sahabat tu. Mazhab kita tak ada lah 27 kali tu. Tak perlu qada pun, sah je lah. Cuma boleh iadah sembahyang, boleh ulang sembahyang secara berjemaah. Tu boleh lah. Tak ada kita ni syariatnya kena qada 27 kali, tak ada. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.